Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita, Hari Mengundi Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 PRN12 yang diadakan esok akan menjadi penentu pemimpin yang akan memimpin wilayah Sarawak. Sehubungan itu, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menyeru rakyat Sarawak untuk memberikan sokongan padu kepada Gabungan Parti Sarawak GPS. Dipetik dalam rakaman video yang disiarkan pada Jumaat, beliau berkata GPS berupaya membawa kestabilan dan merupakan kesatuan parti terbesar mewakili suara rakyat Sarawak yang akan bertanggungjawab kepada janjinya. Saya menyeru kepada anda untuk memberi sokongan padu kepada GPS kerana GPS Parti Sarawak untuk rakyat Sarawak. Hanya GPS berupaya membawa kestabilan. GPS kesatuan parti terbesar mewakili suara rakyat Sarawak. GPS adalah suara yang kuat dan berani untuk mempertahankan hak rakyat Sarawak. Kerajaan GPS membawa pembangunan secara tersusun. GPS meraihkan kepelbagaian dalam kepimpinan. Kerajaan GPS komited untuk memberi ruang kepada orang muda. Kerajaan GPS komited kepada pentadbiran yang telus dan berintegriti tinggi. GPS menitik beratkan pembangunan luar bandar. GPS parti yang bertanggungjawab atas janjinya. Undilah GPS, undi meh GPS, vote for GPS. Sementara itu, berucap dalam program tinjauan mesra di Dewan Kampung Samalatong Simunjan pada Khamis, Ketua Menteri sekali lagi menyeru seluruh rakyat di negeri agar memberikan sokongan kepada Gabungan Parti Sarawak GPS pada PRN ke-12 18 Disember ini. Ikrarnya, sekiranya menang, GPS akan terus membawa pembangunan lebih-lebih lagi untuk penduduk di kawasan luar bandar. Jadi menanglah dari sudut Ketua Kepala Menteri mungkin boleh memberikan lebih cepat pembangunan, tapi aku minta kerjasama daripada Datuk Nordin Jah Wang di Samaratong. Kita kerjasama di pasang gedung. Beliau yang juga calon GPS Dun Gedong juga akan memastikan pembangunan di daerah Gedong diperhebatkan lagi. Katanya lagi, perancangan dengan lebih lanjut untuk rakyat khususnya penduduk Gedong akan dapat dilakukan selepas 18 Disember ini. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut menyeru rakyat untuk menjalankan tanggungjawab mereka dengan keluar mengundi serta mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan semasa proses pengundian kelak. Selesai program tersebut, beliau kemudiannya menghadiri program pemimpin bersama rakyat di Kampung Gayau Padok Ting Ting Tuba dan Kampung Kepayang. Berita seterusnya, Gabungan Parti Sarawak GPS mempunyai misi dan visi yang sangat jelas untuk menang dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12 kerana memiliki hala tuju yang teratur untuk negeri ini dalam tempoh 5 tahun akan datang dengan adanya manifesto yang merangkumi semua rakyat Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, sehingga kini belum ada mana-mana pemimpin parti yang bertanding mempunyai rekod prestasi setanding Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari. Menurutnya, Ketua Menteri mengatasi semua pemimpin parti dalam prestasi dan perkhidmatan di samping bijak mencari peruntukan kewangan untuk Sarawak. Dato' Ahmad Douglas yang juga pengarah operasi GPS berucap demikian dalam program jangkauan komuniti pertanian di Rumah Panjang Matthew J. Punpun di Grants Tumbin pada Khamis. Program dikelolakan oleh pejabat pertanian itu bertujuan mendedahkan kepada masyarakat mengenai tanaman moden masa kini sekaligus berupaya membentuk petani moden di masa akan datang. Dalam program itu, beliau turut menyaksikan calon GPS bagi Dun Lingga, Dayang Nur Azah Awang Sohor melafazkan ikrar untuk berkhidmat melaksanakan tanggungjawab menjaga kawasan dan pengundinya dengan adil sekiranya diberi mandat.
Semasa berucap, graduan Sarjana Muda Perakuanan dan Perdagangan itu berjanji tidak akan memandang mudah tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepadanya. Datuk Amar Douglas juga mengingatkan akan sentiasa memerhatikan gerak kerja Dayang Norazah untuk memastikan janjinya itu dikotakan. Selanjutnya di Limbang, Gabungan Parti Sarawak GPS komited untuk memastikan rakyat menikmati keperluan dan kebajikan tanpa meminggirkan rakyat luar bandar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pelbagai pembangunan telah sedang dan akan dilakukan. Semasa melakukan lawatan kerja rasmi di Pusat Kebudayaan Bisaya Batu Danau, Limbang pada Rabu, Datuk Amar Awang Tengah berkata, pembangunan dapat diteruskan sekiranya GPS mendapat mandat daripada rakyat. Oleh itu, beliau menyeru dan mengajak masyarakat di Dun Batu Danau untuk memilih calon GPS pada hari pengundian. Sementara itu, calon GPS Batu Danau Palus Palu Gombang yang turut berucap berkata, pelbagai pembangunan telah diwujudkan di Batu Danau sejak beliau menjadi adun di kawasan tersebut. Justru beliau mengajak masyarakat agar memilih dan mengundi beliau semasa hari pengundian. Dalam program berasingan, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu platform digital telah banyak mengubah cara hidup rakyat Sarawak di bandar dan luar bandar dan ia dilihat penting terutama sekali apabila negara dilanda pandemik COVID-19. Berucap dalam majlis pelancaran Go Digital Sarawak di Hotel Seri Malaysia Lawas pada Khamis, beliau berkata perubahan ini juga seiring dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan wilayah Sarawak maju menjelang 2030. Katanya lagi, ekonomi digital ini telah diperkenalkan oleh Ketua Menteri pada tahun 2017 lagi, yang mana pada mulanya terdapat masyarakat yang masih ragu-ragu. Namun, apabila dilanda pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ia memberi kesan kepada ekonomi dan masyarakat di seluruh dunia. Justru, ujar beliau, kerajaan membantu rakyat yang terjejas dengan perbelanjaan lebih daripada 5.3 bilion ringgit untuk mereka. Tambah Menteri Perdagangan Antarabangsa, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak itu, masyarakat di bandar dan luar bandar kini menggunakan platform digital untuk terlibat dalam perniagaan dalam talian setelah ekonomi digital dilancarkan. Keperkembangan di Semop. Kempen GPS Kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semop, Datuk Abdullah Saidul, kini telah meliputi 95% kawasan merangkumi kampung dan rumah panjang. Menurut Datuk Abdullah pada Khamis, beliau menggunakan pendekatan dengan bergerak dalam kumpulan yang terkawal untuk singgah sekejap secara santai sambil menyerah bahan kempen seperti risalah dan topi dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Malah katanya, beliau langsung tidak melakukan program memberi ucapan atau ceramah secara langsung di dalam mana-mana dewan yang memerlukan masyarakat kampung atau rumah panjang berhimpun. Meskipun kekok dengan SOP pilihan raya kali ini, beliau mengakui penguatkuasaan dan kawalan oleh agensi-agensi kerajaan sangat diperlukan demi mencegah penularan COVID-19 dan ia mesti dihormati. Mengenai peluang menang, Datuk Abdullah berkata beliau yakin para penduduk yang sentiasa menyedari kehadirannya dalam setiap lawatan kerja sepanjang mewakili kawasan Dun Semop serta melihat sendiri sumbangan dan hasil kerjanya akan tahu memilih calon yang mampu bekerja dan berkhidmat. Ujarnya majoriti penduduk Dun Semop masih ingat dan terus menghargai pelbagai bantuan dan sumbangan yang mereka terima semasa dalam keadaan genting dan sukar ketika diancam pandemik selama hampir 2 tahun. Beliau turut yakin penduduk diwakilnya selama 2 penggal sejak 2011 tahu siapa yang ikhlas bekerja bersungguh-sungguh dan siapa hanya pandai bercakap. Di Dun Kakus, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata hanya pemimpin yang berpengalaman dan parti yang stabil serta prihatin kepada rakyat seperti GPS boleh membawa Sarawak mencapai negeri maju pada 2030. Beliau yang juga calon GPS bagi Dun Kakus menjelaskan ini dapat dilihat apabila banyak projek pembangunan yang telah dilaksanakan Kerajaan Sarawak termasuk di kawasannya.
Ujarnya, kerajaan GPS telah memperkenalkan pelbagai inisiatif kepada rakyat dan beberapa projek pembangunan yang begitu rancak dilaksanakan. Ini termasuk beberapa projek yang telah diluluskan Kerajaan Barisan Nasional BN dan dibatalkan semasa Kerajaan Pakatan Harapan PH mengambil alih Kerajaan Persekutuan selepas Pilihan Raya Umum PRU 2018. Berucap dalam kempen GPS Dun Kakus di Rumah Lanyau Bukit Dinding Muka baru-baru ini, beliau berkata GPS juga menggunakan dana sendiri untuk melaksanakan projek yang dibatalkan Kerajaan PH demi kepentingan rakyat. Beliau dalam itu mengingatkan penduduk untuk tidak mempercayai manifesto calon lain selain GPS dengan mengambil iktibar apa yang telah berlaku selama 22 bulan semasa pemerintahan Kerajaan PH. Dalam kunjungan itu, Datuk John Siki turut melawat Rumah Undung, Rumah Jiram, Rumah Stevenson, Rumah Muda dan Rumah Dingun Jalai Bukut Muka. Beliau juga telah menyerahkan sumbangan kerusi roda kepada 3 orang penduduk dari Rumah Undung Jalai Bukut. Manakala di Dun Balai Ringin, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang dilantik dari Pejabat Daerah Kecil Pantu dan Pejabat Residen Seri Aman mengadakan semakan peti undi dan pergerakan petugas ke tempat mengundi bahagian pilihan raya Dewan Undangan Negeri Dun Balai Ringin pada Khamis. Bertempat di Dewan Seri Pantu, petugas SPR telah bekerjasama dengan anggota polis Diraja Malaysia PDRM bahagian Seri Aman dalam memastikan kesemua persediaan dan peralatan mencukupi dan berada dalam keadaan yang baik di samping prosedur operasi standard SOP di antara petugas yang hadir dipatuhi. Menerusi proses semakan yang bermula seawal jam 9 pagi, semua peralatan mengundi akan disimpan di Balai Polis Pantu dan dikawal rapi oleh anggota polis. Selanjutnya, pertandingan Olimpiad Matematik 2021 menjadi salah satu projek rintis pertubuhan Gagasan Pendidikan Melayu Malaysia Gagasan bagi membantu mempertingkatkan kecemerlangan akademik, sasiah dan kepimpinan pelajar Melayu. Ianya merangkumi sama ada di peringkat sekolah, institusi pengajian tinggi, institut pendidikan guru maupun institut kemahiran. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Datuk Hasbi Habibullah memberitahu pertandingan Olimpiad tersebut merupakan titik permulaan dan pembuka jalan bagi negeri Sarawak. Pertandingan Olimpiad Matematik 2021 peringkat negeri Sarawak ini saya rasa adalah permulaan pertandingan fasa 1 yang sesuai sebagai salah satu projek rintis gagasan. Ini adalah permulaan yang baik dan terima kasih kerana memilih negeri kita Sarawak sebagai pembuka jalan pertandingan. Dan saya juga dipahamkan pertandingan ini akan diteruskan kepada fasa 2 yang melibatkan 13 negeri di Malaysia. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis pelancaran dan penyampaian hadiah pertandingan Olimpiad Matematik 2021 peringkat negeri Sarawak anjuran gagasan bagi mewakili Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof di Kuching pada Khamis. Jelasnya, pertandingan berkenaan telah menghimpunkan seramai 2,265 orang pelajar daripada 128 sekolah di Sarawak dan menduduki pertandingan secara dalam talian. Datuk Hasbi menambah pertandingan ini akan diteruskan kepada fasa 2 yang melibatkan 13 negeri di Malaysia pada Februari 2022 dan setiap negeri akan menghantar 3 wakil terbaik negeri ke peringkat kebangsaan untuk fasa 3 pada April 2022. Sekian edisi khas PRN Sarawak ke-12 bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.